Ada habis dah. Ini Ustaz masuk dia. JN9 1A 1F. Insya-Allah. Kalau tak boleh ni kan saya pakai itu. Boleh. Saya pakai ni dulu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا لرضاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح وافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita menyambung kembali kuliah duha kita di bengkel kenderaan Hijrah Makmur Tanjung Minyak Perdana, yang mana kelas ni kita buka kepada semua sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang nak turut serta boleh hadir di bengkel kereta ini pada setiap pagi Isnin dan Isnin dan Jumaat, dan di pagi-pagi lain ada kelas Quran di sini percuma, tanpa bayaran apa-apa, insya-Allah. Yang mudah-mudahan punya pemilik pemilik kedai ini insya-Allah diberkati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga pekerja-pekerjanya sekalian, mudah-mudahan duduk dalam rahmat Allah sentiasa, diberikan rezeki yang luas, yang berkah, dilindungi dari sebarang musibah. Allahumma amin insya-Allah. Baik, sambungan kitab kita tuntunan ibadat pada muka surat yang kelima dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Jadi pagi ni kita nak sembang pasal apa? Pagi ni kita nak sembang pasal sifat-sifat yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang harus pada hak, yakni pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara yang termasuk di dalam iman itu, pegangan dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ialah wajib bagi kita setiap mukallaf beriman bahawasanya Allah Taala itu memiliki sifat yang harus, ataupun kita kata Allah Taala itu bersifat dengan sifat yang harus, dan Allah Taala itu bersifat dengan sifat yang wajib, dan maha suci Allah Taala daripada bersifat dengan perkara yang mustahil. Jadi sifat yang wajib bagi Allah kita dah bincangkan, sifat yang mustahil bagi Allah juga kita dah bincangkan. Jadi pada pagi ini kita nak sembang sikit pasal sifat yang harus pada Allah. Ini termasuk di dalam kepercayaan kita. Kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang memiliki sifat harus, ataupun harus Allah Taala itu bersifat. Apa erti harus? Pertama sekali kita kena faham apa erti harus. Maksud harus di sini harus pada akal. Pada akal kita menghukumkan harus pada Allah Ta'ala itu
memperbuat makhluk ataupun tidak memperbuat makhluk. Kalau dalam bahasa kitab ni kita tengok, dia kata yang harus bagi Allah Ta'ala itu satu sifat sahaja, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ini pegangan kita, ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu harus bersifat dengan memperbuat atau menjadikan atau menciptakan segala yang harus. Tengok dikaitkan, menjadikan segala yang harus. Harus ni bermaksud tiap-tiap sesuatu perkara yang akal kita boleh menerima ada dan tiada. Maksudnya kalau perkara itu wujud, akal kita boleh terima. Kalau perkara itu tidak wujud pun, akal kita boleh terima. Itu yang dimaksudkan dengan harus. Berbeza dengan wajib dulu. Perkara yang wajib adalah perkara yang akal kita mesti menghukumkan ada sahaja. Itu perkara wajib. Contohnya zat Allah Ta'ala, contohnya segala sifat kesempurnaan Allah. Itu masuk dalam perkara yang wajib. Makna perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, mesti sungguh, mesti berlaku, mesti terjadi. Itu perkara yang wajib pada akal. Kemudian lawan bagi perkara yang wajib bagi akal ialah yang mustahil pada akal. Jadi bila kita nak belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, 3 hukum akal ni kita mesti faham. Kita mesti kena faham 3 hukum akal ni wajib pada akal, iaitu tadi. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Akal kita tidak boleh menerima tiadanya perkara itu. Bahkan akal kita menghukumkan mesti ada, mesti berlaku, mesti terjadi, mesti sungguh. Contohnya ada Allah. Ada Allah tu wajib. Segala sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah. Itu wajib bagi Allah. Lawannya mustahil. Mustahil ni perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada sekali-kali. Perkara yang mesti tiada, perkara yang tidak boleh diterima pada akal kita ada sekali-kali. Mana akal kita tak boleh terima ada perkara itu. Akal kita tidak boleh menerima adanya perkara. Akal kita tidak boleh membenarkan adanya perkara itu. Itu erti mustahil. Contoh, sifat lemah pada Allah. Sifat lemah pada Allah perkara mustahil. Mana perkara yang akal kita tak boleh terima. Ada sekutu bagi Allah, ada Tuhan yang lain, ada anak bagi Tuhan, ada yang serupa dengan Tuhan, ada sifat jahil pada Tuhan. Itu semua termasuk di dalam perkara mustahil. Mana perkara yang akal kita tidak boleh menerima ada sekali-kali. Bahkan akal kita menghukumkan mesti tiada. Itu erti mustahil. Jadi harap jangan lupa perkara itu, penting. Mana-mana kita nak belajar tauhid, nak belajar akidah, tu mesti kena faham. Bila faham tu insya-Allah ada nampak mudah sikit nak belajar tauhid. Jadi hari ini sifat yang harus pada Allah, maksudnya perkara ni boleh ada pada Allah, boleh tiada pada Allah. Akal kita boleh terima dua-dua. Apa dia? Iaitu harus bagi Allah memperbuat mungkin. Mungkin ni istilah yang kita mesti kena faham di dalam ilmu tauhid. Mungkin. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata mungkin. Kita kata mungkin. Mungkin ni apa? Maksudnya boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Arab kata mungkin. Mim kaf nun. Mungkin. Makna perkara yang akal kita boleh terima adanya dan akal kita juga boleh menerima tiadanya. Jadi harus bagi Allah menjadikan mungkin. Mungkin ni masuklah umur, rezeki, dunia, akhirat, pahala, iman, kufur, ikutlah. Selain daripada Allah tu masuk dalam perkara mungkin. Sihat, sakit, sempurna, tidak, untung, rugi, bahagia, celaka, berkahwin, bercerai, ikutlah. Semua tu masuk di dalam perkara mungkin. Tapi perlu juga kita faham bahawasanya ada perbezaan di antara mungkin dan makhluk.
Ada perbezaan di antara mungkin dan makhluk. Okey, makhluk ni contoh macam kita. Contoh macam alam yang dah ada ni. Makna sesuatu perkara yang asalnya boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tetapi yang telah dibuat oleh Allah. Contoh macam kita. Kita ni harus ada dan harus tiada. Sebab dulu kita tiada. Sekarang baru kita ada. Jadi tiap-tiap benda yang harus ada dan harus tiada, dan yang telah diciptakan oleh Allah, maka dipanggil makhluk. Baik, contoh lain. Kita ada anak 3 orang, ada anak 2 orang. Jadi anak kita yang 3 orang, yang 2 orang yang dah ada ni namanya makhluk. Yang belum ada, anak kita yang belum ada, yang nombor 5, nombor 6, nombor 7 belum ada lagi, itu namanya mungkin. Makna harus ada anak kita yang nombor 6. Dan boleh jadi tiada. Boleh jadi anak kita setakat 5 orang je, setakat 3 orang je. Makna yang belum ada tu termasuk di dalam mungkin. Faham tak tu? Bila Allah Ta'ala jadikan, bila Allah Ta'ala rezekikan kepada kita anak yang nombor, yang seterusnya tu, bila Allah Ta'ala ciptakan, namanya makhluk. Itu je beza ni. Itu je beza. Makna makhluk ni perkara yang Allah dah jadikan. Mungkin perkara yang Allah belum ciptakan lagi, tapi boleh jadi ada benda tu. Itu mungkin. Okey. Jadi menciptakan mungkin ni harus bagi Allah, layak bagi Allah, patut bagi Allah. Allah Ta'ala nak jadikan contoh hidup kita bahagia. Bahagia ni mungkin. Bahagia sepanjang-panjang hidup kita, itu harus bagi Allah. Harus bagi Allah merezekikan kebahagiaan dalam hidup kita sepanjang-panjang hidup kita, selama-lamanya bahagia. Tak ada bertemu musibah bala pun. Harus bagi Allah menjadikan. Kalau seandainya Allah Ta'ala kehendak nak menimpakan musibah sepanjang-panjang hidup kita pun juga harus bagi Allah. Ini akidah kita. Harus bagi Allah. Allah Ta'ala nak rezekikan kepada kita musibah sepanjang-panjang hidup kita. Musibah tak pernah bertemu dengan senang pun. Contohlah, tak ada pun orang yang Allah Ta'ala buat macam tu. Dia mesti bertemu kesenangan, dan ada kala bertemu dengan kesusahan. Dah memang tu lumrah hidup dah. Jadi perkara ni harus bagi Allah menjadikan. Kaya, miskin, sederhana. Kalau orang berniaga, untung, rugi, itu masuk dalam mungkin. Harus bagi Allah menjadikan untung. Harus bagi Allah merezekikan rugi kepada diri kita. Itu harus bagi Allah. Bukan mesti Allah bagi untung. Bukan wajib Allah Ta'ala bagi kita untung. Dah. Harus sahaja. Ini yang kita perlu ingat. Ini pegangan kita. Ini akidah kita. Allah Ta'ala nak bagi untung pun dia adil. Allah Ta'ala nak bagi rugi pun tetap dia bersifat adil. Dia bagi untung ada sebabnya, dia bagi rugi pun ada sebab. Dia bagi kita bahagia ada sebab, dia bagi kita kecelakaan pun ada sebabnya. Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Cuma hikmahnya kita tak tahu. Apakah hikmah Allah Ta'ala bagi kita susah hari ini? Apa hikmah Allah Ta'ala bagi kita untung hari ini? Kita tak tahu. Jadi hikmah ni masuk dalam perkara yang disembunyikan oleh Allah untuk menguji sejauh mana pegangan dan kepercayaan kita terhadap keadilan Allah, kasih sayang Allah, pengetahuan Allah dan sebagainya. Kerana ada manusia yang apabila diuji dengan musibah, yang apabila doa-doanya tidak diijabah oleh Allah, maka hati mereka dah mula meragui keadilan Allah. Dah mula meragui tentang kebijaksanaan Allah. Dah mula meragui tentang kekuasaan Allah. Betulkah Allah ni ada, kata? Betulkah Allah Ta'ala ni mendengar? Betulkah Allah Ta'ala ni mengetahui? Kalau Allah Ta'ala tahu yang aku ni susah, kenapa tak tolong aku? Na'udzubillah min dzalik. Timbul benda ni dalam hati daripada bisikan-bisikan nafsu dan syaitan. Bagi kita, bagi orang yang dah belajar, yang dah tahu, yang dah faham, bahkan yakin
bahawasanya apa sahaja yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu adalah tetap berada di dalam keadilan Allah. Tetap sesuai dengan hidup kita. Cuma tak sesuai dengan nafsu kita. Allah Ta'ala bagi sakit pada kita hari ini sesuai dengan hidup kita sebenarnya. Tapi pada nafsu kita tak sesuai. Nafsu kita nak sihat sepanjang-panjang hari. Tapi pada Allah dah. Ada kala sakit tu sesuai untuk kita. Ada kala untung tu sesuai, ada kala rugi tu sesuai untuk diri kita. Maka bagi orang yang dah memahami, meyakini, inilah insya-Allah yang akan menimbulkan dalam hatinya redha. Redha makna setuju, sentiasa setuju dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan atas diri dia. Sebab dia yakin Allah tidak wajib bagi aku senang, Allah pun tak wajib bagi aku susah, harus sahaja. Allah Ta'ala nak bagi aku senang pun harus bagi Allah, adil bagi Allah, layak bagi Allah untuk aku. Allah Ta'ala nak bagi rugi, nak bagi saya, nak bagi sakit, nak bagi maknanya musibah pun adil bagi Allah, sesuai untuk aku di sisi Allah Ta'ala. Cuma oleh kerana ilmu kita ni tidak seluas ilmu Allah, banyak perkara yang gaib yang kita tak tahu, perkara yang akan datang yang kita tak tahu. Di sinilah kadang-kadang terujinya iman seseorang, sehingga dia kata, kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala membuat sesuatu yang tidak baik pada diri dia. Bila dah merasakan macam tu, jauh sekali lah hati nak redha. Redha ni makna suka. Redha ni makna setuju dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Setuju dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Contoh, kalau kita dapat gaji, setuju tak? Setuju. Redha kita dapat duit. Apa tanda redha? Kita ucap Alhamdulillah. Kita terima kasih kepada orang yang memberi kita nikmat tu. Muka wajah kita senyum, kita tak marah, itu tanda redha. Mulut kita tak merungut, itu tanda redha. Contoh kita dapat gaji, merungut tak? Apa dapat gaji bulan ni pula? Ada bagi bonus pula tu. Kenapa pula bagi bonus pula dah? Aku kerja kadang-kadang tak datang, kadang-kadang curi tulang, tapi bos ni bagi gaji. Apa lah pun ada orang macam tu. Mana ada orang merungut macam tu? Dia artinya seronok, redha. Begitulah contohnya apabila seseorang itu redha dengan apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah tadi. Walaupun musibah, tidak menjadikan dia orang yang merungut-rungut. Sama ada rungutan yang keluar daripada mulutnya ataupun rungutan di dalam hati. Nak tahan rungutan kat mulut ni pun payah lah. Maknanya dalam kata sabar pun ngongek-ngongek kat mulut itu. Nak menahan rungutan dalam hati lagi payah. Mulut kita nak tutup nak. Tapi tutup pula hati berkata kan. Ni dalam ni pun nak bagi tenang juga. Itu baru betul-betul dia redha. Hatinya seronok, hatinya memuji Allah. Alhamdulillah adalah hikmah ni untuk aku ni, ya Allah. Aku tak tahu, ilmu aku sikit. Nak sampai macam tu. Itu cerita je senang lah. Nak beramal payah. Baik. Tidak seperti pegangan dan kepercayaan orang yang dipanggil Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah suatu golongan yang mana pegangan dan kepercayaan di dalam hati mereka terhadap Allah. Mereka percaya Allah, tetapi mereka mempercayai yang Allah ni Tuhan yang mesti. Faham tu mesti? Mesti ni makna mesti jadi, mesti buat, mesti berlaku. Tak boleh tak buat. Itu makna mesti, wajib. Wajib ni makna mesti. Tadi kita dah belajar, wajib ni makna perkara yang mesti ada, mesti berlaku, mesti terjadi. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah ni mesti buat baik pada kita dan mesti buat yang terlebih baik pada kita. Itu akidah Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dah, Allah tidak wajib, Allah tidak mesti memberi benda yang baik pada diri. Bahkan harus sahaja. Nampak tu perbezaan. Contoh, orang apabila seseorang tu dalam hatinya begitu, Allah ni mesti bagi aku untung ni benda baik, ataupun bagi yang Allah Ta'ala mesti bagi yang lebih untung daripada ni lagi, Allah Ta'ala tak patut bagi rugi pada aku. Bila dia berpegang macam tu, dengan sendiri dia dah termasuk dalam golongan
Dia tak payah pergi jabatan agama isi borang. Borang permohonan nak jadi Wahabi, tak payah. Borang permohonan nak jadi Syiah, borang permohonan nak jadi Mujassimah, Mu'attilah. Pahaman sesat ni macam-macam. Nak jadi Mu'tazilah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, tak payah isi borang. Apabila pegangan dan kepercayaan dalam hati kita seperti mereka, maka masuk dah kita dalam kelompok mereka. Jadi kalau dalam hati kita selama ni Allah tak patut bagi susah pada diri aku ni, Allah tak patut bagi sengsara, bagi musibah macam-macam ni, sepatutnya Allah bagi aku kaya dan yang terlebih kaya, contoh, dia dengan sendiri dah jadi Mu'tazilah. Tapi kalau sebaliknya, apabila kita ditimpa musibah, kita kata alhamdulillah, ini hak Allah atas diri dia. Dia maha mengetahui apa yang diperlakukan, apa yang ditakdirkan. Ilmunya maha luas, ilmunya maha bijaksana. Dia Tuhan yang bersifat adil, yang bersifat maha kasih sayang. Dia tak pernah membuat benda zalim pada diri dia. Cuma aku je berasa macam dizalimi. Walhal pada hakikat maha suci Allah daripada membuat sesuatu yang zalim. Apabila pegangannya demikian, dia termasuk dah dalam golongan orang-orang ahli sunnah yang beriktikad, makna buat baik ataupun terlebih baik ataupun musibah dan sebagainya itu harus sahaja pada Allah. Harus pada Allah. Jadi dia jadi lapang dada dia, alhamdulillah. Mana-mana pun dia jadi lapang, dia jadi redha. Dia tak jadi susah hati sebab dia tahu walaupun pada zahirnya musibah, hakikatnya ada kebaikan di sisi Allah. Bila dia tahu ada kebaikan, redha tak hati dia? Suka tak hati dia? Sukalah. Bila suka tak ada merungut. Dia tak ada rungut lah. Walaupun musibah, dia tak ada merungut sebab dia redha. Merungut ni tanda tak redha. Macam tadi gaji. Orang tak merungut dapat gaji, dapat bonus, orang tak merungut. Maknanya memperbuat segala yang harus atau meninggalkan. Contohnya Ali, cerdik, adiknya bodoh, dia tulis itu. Dia tulis itu, kita baca lah. Dia tulis bodoh. Bodoh ni tak tahu, tak pandai, tak cerdik, bodoh lah tu. Kita bila sebut bodoh tersentuh hati kita. Tapi kalau sebut tak pandai, relax, senyum je. Awak ni tak pandai semayang lah. Awak ni tak pandai lah fardu ain. Alah, itu biasalah. Awak ni bodoh lah fardu ain. Wih, kasarnya bahasa. Aku bukan bodoh, aku tak tahu. Pada adik-beradik dia tu, sepupu sepapat dia. Sebab tu kalau kita ni dalam hati tidak ada sifat merendah diri, kita tak boleh cela diri kita. Nak mencela diri, nak menghina diri ni di antara syarat taubat, di antara syarat taubat yang mesti ada dalam hati kita. Bila kita nak bertaubat, kita kena cela diri kita. Tahu cela? Tahu tak mencela? Alah, macam kita cela orang tu, takkan tak biasa. Takkan tak biasa cela orang. Bodoh lah, jahat lah, ahli maksiat lah. Tu mencela tu. Kaki mengumpat lah, hati busuk lah. Kita cela orang kan? Itulah cela. Nak cela diri sendiri payah. Nak cela diri sendiri payah. Sebab nak mencela diri sendiri ni di antara perkara yang termasuk di dalam taubat. Bila kita nak taubat, kita kena cela diri. Kena kata, ya Allah, aku ni bodoh, aku ni jahil, aku ni jahat, ya Allah. Tak ada dah orang lebih jahat pada aku lagi. Tak ada orang yang lebih maksiat daripada aku lagi. Tak ada orang yang kotor hati lebih daripada aku lagi. Aku ni berakal tapi macam haiwan. Ada orang sanggup kata macam tu pada diri sendiri? Tak ada. Dipayahlah. Kita biasa, aku bukanlah bodoh, aku tak pandai sikit. Nak juga tu. Makna nak duduk di tahap yang paling bawah tu tak boleh. Aku bukan bodoh, aku cuma tak tahu. Dia nak sikit. Jadi payahlah. Maknanya nak merendah diri tu payah. Kalau kita kata orang bodoh, mudah. Kita nak kata aku ni bodoh, ya Allah, aku mengaku aku ni bodoh. Akal kau dah bagi. Aku nampak benda baik, benda buruk, tapi aku pilih benda jahat, ya Allah. Bodohnya aku, jahatnya aku, maksiatnya aku, zalimnya aku, ya Allah. Itu contoh benda yang kena ada dalam hati waktu kita bertaubat. Barulah timbul dalam diri kita penyesalan. Merendah diri terhadap Allah ni perkara yang sangat mulia. Orang yang berdosa, yang tidak merasakan dirinya ada kemuliaan di sisi Allah,
dia merasakan dia ahli maksiat, dia merasakan dia tidak ada amal yang soleh, adalah pendosa yang dikasihi oleh Allah. Sebaliknya, orang yang beramal, merasakan dirinya hebat, merasakan dirinya soleh, merasakan dirinya telah banyak ilmu dan sebagainya, sempurna, inilah orang yang sangat dibenci oleh Allah. Allah benci orang macam ni. Allah benci kepada kita walaupun kita kaki semayang, kaki baca Quran, kaki qiyamul lail, kaki puasa, kaki sedekah dan sebagainya, serta hati kita merasakan benda tu. Aku ni gaji semayang, aku ni. Allah benci kita. Walaupun memang kita kaki semayang, walaupun kita memang kaki majlis ilmu, tapi oleh kerana ada perasaan takabur dan ujub di dalam diri kita, Allah Ta'ala benci kepada kita. Sebaliknya, orang yang ahli maksiat, mengaku bersalah dengan Allah, menghinakan dirinya dengan Allah, bertaubat kepada Allah, ini orang yang mulia. Ini contoh pendosa yang mulia di sisi Allah. Bila nak sebut pendosa ni, semua sama, semua orang buat dosa. Buat dosa tu kira memang lumrah manusia. Cuma yang istimewa di sisi Allah adalah pendosa yang bertaubat kepada Allah. Pendosa yang bertaubat di sisi Allah, pendosa yang bertaubat ni orang yang mulia sisi Allah. Baik. Jadi harus pada Allah menjadikan abang dia Ali tadi cerdik. Bila lahir adik dia pula tak berapa nak cerdik. Adik dia 3 suku otak dia, contoh. Itu harus bagi Allah. Abangnya sempurna, adiknya cacat, contoh. Itu harus pada Allah. Harus pada Allah. Ada hikmah semua. Nampak tak? Ada orang kata tak patutlah Allah Ta'ala lahirkan anak aku ni begini. Yang lain-lain sempurna, yang dia seorang ni pula kurang upaya macam ni, tak sepatutnya Allah buat macam. Na'udzubillah min zalik. Tu tanda dia tak redha. Habis. Kemudian Hasan kaya, Husain miskin, ataupun Husain kaya, Hasan miskin. Halimah cantik, Salihah huduh. Ikutlah. Benda tu harus bagi Allah. Harus bagi Allah menjadikan. Bukan wajib Allah Ta'ala menjadikan Halimah cantik, Salihah pun cantik juga. Tak wajib bagi Allah. Tidak wajib, cuma harus saja. Wallahu a'lam. Satu lagi bahagian. Muka surat 25. Masuk 26. Masuk 26. Cerita bab najis. 26, muka surat 26. Ni bab najis ni masuk dalam ilmu fardu ain. Masuk dalam ilmu fardu ain ni, tiap-tiap laki-laki dan perempuan mesti tahu cerita najis. Dan Islam ni semua dia cerita. Punya lengkap ni, punya syumulnya, najis pun diceritakan juga dalam Islam. Najis pun ambil berat juga, cerita juga. Kau sembang pasal apa tu? Malam tadi duk lepak-lepak kat kedai sembang pasal, kita orang cerita pasal tahi. Kita sembang pasal najis malam tadi duk lepak-lepak cerita pasal najis. Nampak macam keji kan? Kalau orang tanya tadi dengar ada kuliah dekat Hijrah Makmur, cerita pasal apa? Kita orang cerita pasal najis. Kita pasal berak, pasal tahi. Sekali dengar, apa ceritanya ni? Rupa-rupanya dapat pahala sembang benda ni. Kalau kena gaya, kena caranya, kena tujuan dia. Kerana ilmu mengetahui tentang najis ni, ilmu yang wajib. Tak tahu cerita tentang najis ni berdosa. Walau dia seorang raja sekali, dia kena tahu cerita najis. Walau dia orang kaya macam mana pun, dia kena tahu pasal najis. Dia orang cantik, orang kacak, orang tampan macam mana pun, dia kena tahu pasal najis. Sebab dia ada hubung kait dengan ibadat. Dia ada hubung kait dengan solat, ada hubung kait dengan tawaf dan sebagainya. Baik. Yang kedua, daripada apa? Daripada 3 jenis najis. Kita bukan nak cerita pasal najis tahi kucing, tahi lembu, bukan. Bahagian najis. Dalam dunia ni ada 3 bahagian najis. Yang pertamanya, sama ada najis tu masuk dalam kelompok najis mughallazah. Dulu kita dah bincangkan najis yang tebal katanya, najis yang berat.
Yang tebal, yang berat ni maksudnya bukan zat, bukan diri najis tu berat nak angkat 2-3 kilo, bukan maksud begitu. Dia kata najis apa? Najis berat. Berapa kilo? Bukan maksud berapa kilo. Berat ni hukum nak membersihkan dia tu, nak membersihkan najis jadi berat. Nak kena ada air tanah lah, nak kena 7 kali lah, kan berat kerja dia sikit. Bukan diri najis tu berat kalau timbang 5 kilo, 6 kilo. Yang kedua hari ni, dulu najis mughallazah seperti najis anjing, babi, ataupun yang diperanakkan daripada keturunan anjing dan babi tetap mughallazah juga. Keturunan yang ketujuh contohnya. Keturunan yang ketujuh, lembu kahwin dengan babi. Maknanya keturunan dia yang ketujuh tu pun masih lagi hukumnya hukum babi juga, hukum khinzir juga. Walaupun tak ada rupa babi langsung, anak dia tadi kahwin lembu dengan babi contoh, keluar anak lembu seputih, tak ada rupa babi langsung, tetap hukumnya khinzir juga, tetap hukumnya najis berat. Makna kalau kena salah satu pada anggota tubuh badan kita ataupun pakaian yang kita nak bawa solat, wajib dah kita samakkan dia. Dengan berapa kali basuh? 7 kali dah. 1 kali daripada 7 tu, salah satu daripada 7 tu daripada air tanah. Sama ada nombor 1 air tanah, nombor 3 air tanah, ikutlah. Yang pastinya salah satu daripada 7 tu air tanah. Itu yang dimaksudkan dengan berat tu. Nak kena cari air tanah pula. Kalau kereta helmet kita. Helmet tunjuk helmet sikit helmet baru. Helmet kita ni, helmet kita ni dah rider apa? Helmet lah. Kan bukan pakai serban ni dah. Helmet kita ni kena najis mughallazah. Contoh, lalu right depan kita lori khinzir. Tiba-tiba yang ramai-ramai kat atas tu, dia turunkan bom pula, setepek atas helmet kita. Dah confirm lah dia punya. Najis berat tu. Najis berat. Macam mana kita nak samak tu? Kalau seandainya kita solat pakai helmet, kalau kita solat pakai helmet ni, wajib kita samak dia. Wajib kita samak dia. Sebab kita nak pakai semayang. Jadi imam hari tu, imam Jumaat, orang lain pakai serban, dia pakai lain macam imam dah mentang rider. Kalau seandainya nak pakai helmet ni, bawa semayang, wajib kita sucikan dia. Makna kena samak. Kalau tidak, cukup dengan kita basuh dengan air biasa pun tak. Sebab kita tak bawa solat. Dan bila contoh najis di ain dia, tahi babi tadi tu, kita jiruh dia dengan air biasa, makna dah tak ada dah, ain dia dah tak ada dah, diri dia tak ada dah. Diri ain tu maknanya kalau kita pegang pun tak ada melekat dah, tak ada bersentuh dah. Cuma hukum dia masih lagi najis mughallazah. Diri tahi dah tak ada sebab kita dah siram dengan air tadi. Tapi nak bawa sembahyang boleh tak? Tak boleh, sebab masih lagi belum suci lagi. Makna kita nak tanggung ni. Allahu Akbar. Tapi bila tak maknanya kita tak melibatkan semayang, tak payah. Tapi kalau kita nak samak juga dengan air tanah, tak ada masalah. Tapi cuma sebab oleh kerana kita tak bawa alas semayang, kita tak pakai. Sebab tu kalau kopiah kena najis mughallazah tadi kena samak, sebab kita nak pakai solat. Kain kita, baju kita kena samak sebab nak pakai solat. Kalau kereta kita kena najis anjing babi tadi, kecuali kita bawa kereta kita semayang. Beranjat tadi. Kita bawa kereta kita semayang, kena samak. Ini kereta kita tak bawa semayang, mana kereta jiru-jiru macam tu pun tak apa dah. Mana diri tempat tu najis. Tapi kalau kita pegang tak melekat, tak bersentuh, tak berpindah pun. Sebab kita dah basuh air dia tadi. Kecuali kalau dalam basah-basah tahi anjing babi tadi kita sentuh dengan tangan kita.
Contoh dekat helmet tadi, tunjuk helmet baru kan. Tai babi tadi kita sapu dengan tangan kita. Ini kena samak tangan kita. Sebab kita nak bawa tangan kita sembahyang. Kecuali kita nak tinggalkan tangan kita, tak bawa sembahyang. Takbir sebelah tangan dia. Sebelah lagi mana? Letak atas mari. Contoh. Kalau kita dah ambil wuduk, kita tersentuh najis tadi. Tak ada masalah sebab air dia dah tak ada dah. Yang boleh berpindah ni, air najis. Air ni mana diri najis. Kalau kencing dia kencing lah. Contoh kita dah wuduk. Contoh helmet kita ada kencing dia ataupun kasut kita ada air kencing anjing tu contohnya kena. Kita sentuh. Makna wajib sama lah. Sebab air dia dah berpindah. Tapi tak, kita dah basuh lah. Tak, air dia dah tak ada, cuma hukum dia. Sama lah juga contoh macam pakaian saya ni. Ini bukan cerita najis mughalazah. Ini najis mukhaffafah ni. Najis ringan ataupun najis hukmiyah. Tadi kena air kencing ataupun kena muntah. Lepas tu 2-3 hari kita tak basuh lagi, dah kering dah. Dah tak nampak dah diri muntah tu, diri air kencing tu. Maknanya kalau kita sentuh berpindah lah. Diri najis tu tak berpindah sebab kering. Tapi kalau kita nak pakai baju ni bawa solat boleh? Tak boleh sebab najis lagi hukum dia. Okay. Jadi najis mukhaffafah kita nak belajar hari ni, nak sembang hari ni najis mukhaffafah. Artinya najis ringan. Apa maksud najis ringan? Najis tu melayang-layang, bila tiup dia angin melayang terbang. Bagi ringan. Bukan, Artinya najis ringan. Kita kena tahu, biker pun kena tahu buat najis ni sebab nak berhenti lepas ride kan, nak berhenti solat dan sebagainya. Kita semua orang nak kena tahu. Lebih-lebih lagi orang perempuan, dia nak khidmat dengan suaminya, tolong cuci pakaian tu pula diguna pakai oleh suami nak solat. Lebih-lebih lagi lah orang perempuan nak kena tahu. Memanglah dia tak wajib basuh baju. Orang panggil khidmat dia, khidmat pada suami dia. Bahagian pahala daripada dia, padahal boleh dia tak nak basuh pun. Dia tak nak masak pun. Kan tugas dia. Iaitu najis air kencing kanak-kanak lelaki. Nampak tu? Ni najis mukhaffafah ni. Iaitu najis air kencing. Bila sebut air kencing, berak tak masuk Air kencing je, air kencing kanak-kanak lelaki. Mana perempuan tak kanak-kanak perempuan tak masuk. Kanak-kanak baby perempuan tak masuk. Ni baby laki-laki saja. Sebab dalam kitab tersebut, di antara elat yang diberi keringanan sikit pada bayi laki-laki ni sebab orang suka bayi laki-laki lebih daripada bayi perempuan. Dalam kitab dia sebut. Jadi dipermudahkan situ hukum dia sikit. Orang tak, kalau baby perempuan tak kira bawah 2 tahun, umur baby tadi 30 tahun. Sama juga, walaupun baby perempuan tadi tak pernah makan benda lain, dia tak makan chicken chop, tak makan lamb chop, dia makan susu je, baby perempuan tadi, tetap hukum dia lain. Ini khusus untuk bayi laki-laki saja. Jadi bayi laki-laki yang belum makan sesuatu, dia tak makan benda lain. Melainkan susu. Tak kisahlah susu lembu ke, susu kambing ke, susu ibu ke, susu bapak ke. Kalau bapak dia ada susu. Dan umurnya bayi tadi tu belum sampai 2 tahun. Macam ni abang-abang ni baby besar ni. Ni dalam 2 tahun. 2 tahun umur. 2 tahun hijrah. Dia tak makan benda lain melainkan susu. Umurnya 2 tahun. Jangan lebih daripada 2 tahun. Jadi benda-benda yang terkena najis ini, tak kisahlah benda-benda apa pun yang terkena najis ini, najis mukhaffafah tadi. Najis mukhaffafah ni satu iaitu air kencing kanak-kanak laki-laki yang tak makan benda lain melainkan susu saja, yang umur dia tak melebihi 2 tahun.
Jadi benda-benda yang terkena najis ini hendaklah dipercikkan air ke atasnya. Air kita percikkan atas, tapi laplah dulu air kencing tadi. Contoh air kencing anak kita tu, yang laki-laki tadi, ada atas mama kita tu, atas lantai kita. Kita ambil tisu, kita kesatlah dulu najis tu. Buanglah air dia dulu. Buang air dia dulu, lepas tu percik air. Percik je, bukan lalukan air. Mana kalau kita spray boleh? Kalau siram tu makna basuh. Basuh ni untuk najis yang yang mutawassithah. Ini keistimewaan air kencing budak laki-laki tadi tu memada dengan kita percik. Ada perbezaan di antara percik dengan basuh. Basuh bermaksud melalukan air, siram air, mudah kita cakap. Kalau percik tu bukan basuh. Nampak tak? Sebab tu kalau kita nak basuh muka ambil wudu, basuh muka ambil wudu kan, kita nak pakai spray. Kalau sekali spray tu tak memadai kan, kita nak pergi musafir, kita nak bawa air, nak ambil wudu, kita nak pakai spray. Spray sampai air tu mengalir. Mengalir, baru kita siapa? Kalau tak jadi. Sebab erti membasuh, maksud membasuh mengalirkan air. Mengalirkan air. Sebab tu kalau najis yang mukhaffaf, najis mutawassithah, orang tak basuh, orang lap. Inilah salahnya. Lap. Bila atas lantai tu kena muntah, kita lap. Makna tak suci. Islam suruh basuh. Lap bukan basuh. Kan? Ada najis muntah. Bila ada muntah, kita ambil dengan tisu muntah tadi. Lepas tu kita lap tempat. Ambil kain basah, kita lap. Tak suci. Dia jadi merebak lagi ada tempat. Mop tak boleh. Mop tu sepupu bagi lap. Kena basuh. Maksud mengalirkan air. Okay, kan kita sampai bab dia, lepas tu kita berhenti. Janji berhenti. Sorry lambat sikit Jadi najis mukhaffafah tadi, jadi contoh kalau tempat tu kena air kencing kanak-kanak laki-laki tadi, kita lap saja, percik air dah. Percik. Bila rata tempat tu dah suci dah tu. Kalau pakaian kita kena tadi tu, bila dah kering air kencing budak laki-laki tadi, kita percik air, spray, dah boleh buat sembahyang. Tapi kalau baby tadi umur dia 30 tahun laki-laki, itu kena hantar dobi tu. Sebab umur dia dah lebih 2 dah. Tapi kalau kanak-kanak laki-laki, dia lahir keluar perut je, anak mak dia dah belanja lamb chop, chicken chop, semua dia dah belasah, dah najis dia dah sama macam orang lah. Walaupun dia kanak-kanak laki-laki. Sebab dia dah makan benda lain. Dia dah makan benda pelik-pelik lah. Dia tak makan susu. Kalau susu dia bawa 2 tahun, tapi dia susu lembu. Susu lembu tak? Dia susu, asalkan susu kambing ke, susu unta ke, susu. Dia bukan syarat susu ibu dah. Dia susu. Wallahu a'lam. Cukup kot. Cukup nanti sambung ya. Najis mutawassithah, najis pertengahan akan datang minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Setakat situ saja insya-Allah. Kalau ada salah silap, kalau ada yang terkhilaf salah, yang tengok-tengok ni orang alim-alim yang tengok-tengok dengan ni tolong tegur lah. Kita tak pandai. Kita bukan ada ilmu dah. Kita sembang-sembang tolong baca. Jadi kalau ada salah silap tolong tegurlah dengan teguran yang membina, insya-Allah. Terima kasihlah kepada semua yang mengikuti kelas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala meredai, merahmati, memudahkan urusan kita semua pada hari ini, dan hari-hari yang seterusnya diberi kesihatan yang sempurna untuk kita meneruskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jumpa lagi dah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli tutur wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah sekali lagi saya mengajak tuan-tuan puan-puan yang ada di persekitaran Tanjung Minyak Perdana Melaka ni, kalau nak mengikuti kelas di sini boleh pada hari Isnin dan hari Jumaat. Pagi Isnin
kita ada kuliah fiqh, tauhid dan tasawuf hari Jumaat. Hadir 40. Dan di pagi-pagi lain ada kelas mengaji Quran dan mukaddam. Terbuka kepada semua golongan. Jadi sahabat kita, pemilik pusat sebih ni menyediakan maknanya kuliah-kuliah untuk orang ramai sertai. Jadi boleh datang bila-bila insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.